Dari belakang. Sini. Ustaz apa nama? Nazmi. Nazmi. Pernah ceramah umumkan ada kita ada tabung untuk tabung dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah sama-sama kita mulakan pertemuan ini dengan Ummul Quran. Mudah-mudahan kita semua disinari hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka صراط الذين أنعمت آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد، أيها المؤمنون والمسلمون والحاضرون والمؤمنات والمسلمات والحاضرات، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang saya muliakan, Sahabat Fadilah Ustaz Nazmi selaku pengacara kita pada malam ini, yang saya kasihi, yang saya hormati Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Pengurusi Jawatankuasa Qaryah Masjid Sungai Kerawai, Tuan Timbalan Pengurusi Barisan Ahli Jawatan Kuasa Qaryah Masjid, Ashabul Fadilah, Tuan-tuan guru, Tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, kekasih-kekasih Allah, pencinta-pencinta ilmu, seterusnya kepada tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji dan syukur yang tidak terhingga kita rafakkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmah yang tidak putus-putus buat kita. Maka kita diberikan keluangan masa untuk bersama-sama berada dalam rumahnya ini dengan niat yang satu, untuk mencari redha dan kasih sayangnya. Apalah yang kita cari dalam dunia ini, melainkan kita berebut-rebut mencipta amal-amal yang baik-baik dengan penuh keikhlasan, insya-Allah, untuk raih apa? Untuk meraih redha dan kasih sayang Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya, wahai Tuhanku, anta maqsudi, kamulah ya Allah tempat tujuan aku, dan ridha kamulah yang menjadi wa ridhaka matlubi, yang menjadi harapan, yang menjadi tuntutan kami. Mana atas asas itu kita hidup di dunia ini. Ya, disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku mencipta jin dan manusia melainkan untuk menjadi menghambakan dirinya, mengabdikan dirinya kepada aku. Ya, dalam suratul Mulk
Kita pun tahu bahawa Allah sebut dalam suratul Mulk yang kita baca tiap-tiap hari, insya-Allah tiap-tiap malam sebelum tidur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahul azim. Ya, Tuhan yang telah menciptakan, alladzi khalaqal maut, yang telah menciptakan kematian, wal hayah, kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian di mana siapa di antara kalian yang sebaik-baik amalnya. Ya, sebaik-baik, bukan sebanyak-banyak, sebaik-baik. Maknanya bila kita sebut sebaik-baik, kita akan usahakan sesuatu amal-amal soleh itu dengan penuh perhatian, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kemanisan, ya. Hadirin hadirat, terima kasih banyak jemput saya pada malam ini untuk hadir, ya, dalam majlis. Saya pun tak tahu nak ceramah apa, banyak sangat ceramahnya. Isra' Mi'raj pun nak masuk, Maulid Rasul apa nama, puasa pun nak masuk. Tak apalah, kita sembang-sembang, ya. Kita sembang-sembang. Saya seronok kalau jemputan itu daripada karya-karya kampung, ya. Kalau pekan-pekan ni memang dah jenuh dah, ya. Dah tak heran dah. Saya orang Kuala, tuan-tuan, cakap Kuala faham, ya. Faham, insya-Allah, ya. Jadi cakap apa nama orang belah Kuala Kangsar ni, dia nampak macam kasar sikit kan. Dia kasar sikit tapi tak ada apa, ya. Biasa je. Ya, bahasa kita di Perak ni ada 32, ya. 32 dialek orang punya, ya. 32 dialek. Jadi tak heranlah kalau Quran pun ada dialek dia. Quran ni kan kita tengok baca macam mana, ya. Ada bacaan lain pula, ya betul. Ada bacaan lain, ya. Quran yang seorang kita dengar orang baca wadduha jadi wadduha. Oh, ni macam mana boleh jadi wadduha? Wadduha wal laili idza saja. Oi, orang parik kata ni turun di surah duha ni, turun di parik ni. Kacau, ya. Jadi benda-benda ini tidak heran, ya. Dengan itulah dia yang Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, wahai manusia, kami telah menciptakan, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami telah menciptakan kamu daripada laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami telah menciptakan kalian untuk kenal mengenali, ya. Alhamdulillah, ayat ni dulu dibaca masa perasmian bola sepak dunia di Qatar. Kita bangga betul. Alhamdulillah, Qatar telah berjaya menunjukkan, orang kata telah berjaya menonjolkan ayatullah kepada seluruh dunia. Seluruh dunia pada masa itu mendengar kalam Allah. Hang kafir ke, hang Kristian ke, hang apa ke, kamu terpaksa dengar kalam Allah. Yang dibaca pula oleh orang yang cacat, ya. Subhanallah, Allah nak bagi kemuliaan kepada dia. Maka ramai orang yang selepas itu mencari-cari apa dia agama ini. Ini agama apa sebenarnya? Peristiwa yang berlaku di Gaza, Gaza sekarang ni pun masih lagi membuatkan dunia mencari-cari. Ini agama apa ni yang hebat sangat ni? Siapa yang bawa agama ini? Bagaimana boleh bertahan 100 hari lebih boleh tahan, ya? Tak makan makanan, tak ada tempat tidur, tak ada macam mana, tak ada. Itu sebab saya harapkan tuan-tuan teruskan qunut nazilah. Teruskan qunut nazilah. Kita minta pada Allah supaya Allah bantu saudara-saudara kita. Kita nak bagi duit hari-hari macam mana? Kita pun nak makan, nak minum. Doa kita jangan kita putus buat saudara kita yang berada di Palestin, khususnya di Gaza, yang sedang berhadapan dengan kesusahan yang amat sangat. Ya, kita hari ni alhamdulillah masuk Ramadan senyumnya. Ya, senyumlah, makanan semua ada. Orang ni nak buat makan, orang ni nak buat makan, ya. Pergi ke masjid ni, saya nak masuk ni untuk Ramadan. Oh, dah penuh. Kan? Masjid-masjid pekan semua penuh. Tak ada dah. Tak ada nak buat dah. Kami dah tak boleh buat apa dah, dah penuh. Ya. Jadi itulah pula, ya, kehebatan di negara yang kita cintai ini, khususnya di negeri Perak, Darul Ridwan ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Pada malam ini kita lihat sedikitlah, ya, terlihat sedikit tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj, dan kita masuk tentang Ramadan. Apa maksud yang kita nak cerita tentang Isra' Mi'raj? Saya nak bawa perkara besar yang berada dalam peristiwa itu, ya. Soal yang paling besar tentang peristiwa Isra' Mi'raj yang berlaku pada 27 Rajab, ya, tahun ke-8 kenabian, lebih kurang macam itulah, ya.
Ada riwayat-riwayat yang berbagai-bagai. Iaitu ketika Nabi dilanda dengan ujian yang sangat besar. Apa ujiannya? Ujiannya Allah mewafatkan, mematikan isteri yang paling dia sayang. Dan isteri itulah pun sebelum dia berkahwin dengan isteri-isteri yang lain, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Isteri yang banyak berjasa pada dia, isteri yang memberikan kekuatan pada dia untuk melaksanakan dakwah, isteri yang sentiasa memberikan kata-kata semangat, isteri yang tak pernah mengomel-ngomel suaminya. Itu ya. Minta maaf orang perempuan ni. Orang perempuan selalu sikit-sikit ngomel. Abang ni. Tapi yang Sayyidatina Khadijah tak pernah, semangat je. Sampai kalau kita baca sirahnya, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid nak wafat sangat dah. Nabi pun kata, ya Khadijah, Allah menyampaikan salam kepadamu, Jibril menyampaikan salam kepadamu, Allah menyampaikan salam kepadamu. Sayyidatuna Khadijah jawab apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram, yang kita jadikan wirid harian kita. Kan? Ulama kata, ni ulama lah bukan hadis. Bila dah baca Allahumma antas salam, dah habis, dah sempurna Allahumma antas salam tu, baru kita ubah kedudukan kita. Ya? Jangan kita ubah kedudukan selagi tak baca doa ini. Ya, dah habis semua dah. Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala apa ni? Dah habis itu tadi, barulah kita ubah, nak bersila pun boleh, nak duduk belunjur kata pulang lah. Ya? Kita buat ya, sunnah. Apa ni ulama adalah sebabnya ya. Ada sebab ulama susun begitu. Jadi Sayyidatuna Khadijah daripada seorang janda kaya yang sangat kaya, yang disegani oleh penduduk Madinah, penduduk Mekah, belum Madinah lagi, sudah jatuh miskin yang tak ada apa-apa dah. Sampai Sayyidatuna Khadijah kata, ya Rasulullah, kalaulah barang-barang ni, apa nama tubuh badan aku ini boleh dijual untuk kamu meneruskan dakwahmu, silakan ya kekasihku Rasulullah. Mana tahan tuan-tuan, Rasulullah mana tahan. Ya, menangis dia melihat Siti Khadijah berkata begitu. Sebab Siti Khadijah tak pernah sakitkan hati Nabi, tak pernah. Siti Khadijah Sungai Kerawai entah kamu. Ini sajalah saya nambah ya. Jangan marah pula ya. Wafat. Seorang lagi, Abu Talib, bapa saudara dia, walaupun tak Islam, kuat memberikan sokongan kepada Nabi. Kan pernah kita dengar cerita, ya ayahanda, wahai pamanku, wahai bapa saudaraku, seandainya mereka meletakkan bulan di kananku, matahari di kiriku untuk aku meninggalkan seruan ini, namun tidak sekali. Kalau begitu Muhammad, teruskan dakwahmu, aku akan ada di belakangmu, walaupun dia tak Islam. Dua-dua ni tak ada tuan-tuan, dua-dua ni tak ada. Sayap kanan, sayap kiri patah. Musyrikin ni tunggu masa je. Inilah masanya kita lanyak Muhammad. Kalau kita tahu sikit, orang kuat dia dah tak ada. Kan? Tuan-tuan, dahsyat kita baca sirah. Nabi tak tahu apa dah. Tapi walaupun seluruh penduduk Makkah menutup pintu untukmu, wahai Muhammad, pintu langit terbuka untuk kamu. Itu sebenarnya Allah nak bagi tahu. Pintu langit terbuka luas untukmu Muhammad. Aku ada wahai Muhammad. Jadi kita orang itu tuan-tuan. Jangan rasa la wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Kalau kita ada masalah apa-apa, ingat Tuhan ada. Tuhan ada. Tu kena kuat kita dulu. Pegangan kita kena dengan Allah, kena terlampau kuat. Jangan lagi kita lah, memang kita berngomel-ngomel juga, tapi pegangan kita pada Allah kena kuat. Ya Allah, aku hanya ada Engkau ya Rabb, aku hanya ada Engkau ya Rabb.
Tolong aku ya Allah, tolong aku. Sakit ya Allah, kan? Begitulah kita harapkan pada Allah. Jadi apa jadi tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kekasihnya berseorangan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatur satu rancangan besar untuk membawa kekasihnya bertemu dengannya. Bertemu dulu. Nabi-nabi lain, Nabi Musa khususnya nak jumpa tak dapat. Quran sebut tu. Ya, Nabi Musa kata, ya Allah, tunjukkanlah wajahmu. Apa kata Nabi Musa? Kata Allah, qala lan tarani. Wahai Musa, kamu tak boleh tengok aku. Dalil ini yang digunakan oleh Mu'tazilah bahawa kita tak boleh tengok Tuhan sampai bila-bila. Lan tarani. Nah, maknanya lan, lam nun ni tuan-tuan yang mengaji Arab tahulah. Lil abad, forever kalau orang putih dia. Sampai bila-bila pun tak boleh tengok Tuhan. Tapi ahli sunnah wal jamaah, aliran Maturidiyah dan Asy'ariyah, kita ada pegangan kita. Apa pegangan kita? Wujuhun yawma idzin nadiratun ila rabbiha nazirah. Tu ayat kita pula. Ayat Quran juga. Wujuhun yawma idzin nadiratun ila rabbiha nazirah. Mata-mata pada hari itu berpandang-pandang melihat keindahan zat Allah, wajah Allah yang maha hebat. Kita tak tahu macam mana. Macam mana Tuhan bagi tu. Dahsyat tuan-tuan ni. Sebab dalam doa kita, dalam tarawih kita esok, jangan lepaskan doa tu. Allahumma matti'na min nadri ila wajhikal karim. Allahumma matti'na min nadri ila wajhikal karim. Allahumma matti'na min nadri ila wajhikal karim. Minta. Matti'na ya Allah, nikmatkan kami dengan melihat wajahmu nanti ya Allah. Kita minta. Dahsyat ya. Melihat wajah Allah. Melihat Nabi Yusuf pun orang dah terpotong tangan, dah terpotong jari ni, lawanya ya Allah, siapa ni, malaikat ke ni? Melihat wajah Allah itu satu nikmat yang sangat luar biasa, yang akan diberikan kepada kita insya-Allah. Mintalah tuan-tuan ya. Jadi hadirin hadirat, bermula di mana? Ada riwayat kata di rumah Ummu Hanik, sepupu Nabi. Ummu Hanik ni kakak pada Sayyidina Ali. Ada riwayat kata Nabi berada di Masjidil Haram. Nabi ni belah dadanya. Berapa kali dia belah dada? Banyak kali. Dikeluarkan apa? Dikeluarkan ketul hitam yang ada dalam hati dia. Dia ambil bejana bekas daripada emas, dicuci dengan air zam-zam. Air zam-zam ni luar biasa ya. Zam-zam. Sebab kita ni air zam-zam, kalau dia pergi Mekah, tuan-tuan tak percaya, buatlah. Minumlah air zam-zam banyak-banyak. Saya pun heran. Minum air mineral ni banyak-banyak, nak buang air. Minum air zam-zam, tak ada rasa nak buang air. Itu hebat. Minum. Tapi orang kita ni minum air, malah. Udah dah minum ke makcik, oi, udah. Alamak, ada lah jua jemput. Dua teguk. Kena minum banyak-banyak. Sebab air zam-zam tu cuci badan kita. Satu-satunya air, kata diorang Perak, satu-satunya air yang mineralnya tinggi, tapi semua diperlukan oleh tubuh badan. Mineral dia banyak, mineral dia tinggi. Memang kita tak sesuai dengan air zam-zam kalau ikut daripada ni. Tapi mineral itu dipenuhi, diperlukan oleh seluruh tubuh badan kita. Air zam-zam. Orang buat kajian, ambil air zam-zam, sampel air zam-zam, tengok dengan mikroskop yang paling kecil, yang paling halus sekali, tengok molekul air zam-zam dengan molekul air biasa. Molekul air zam-zam, ya Allah, kristalnya cantik sangat. Sebab air zam-zam tidak boleh ditandingi di mana-mana air dalam dunia, tak boleh. Tuan-tuan ambil lah air biasa, air mineral ni pun simpan 3 tahun, 4 tahun. Jahanam lah air tu. Air zam-zam simpan, tak jahanam. Saya opah, saya pergi, nenek saya pergi ke Mekah naik kapal laut, air zam-zam tu ada lagi elok untuk buat buka mulut budak. Hebat air zam-zam ya. Tapi minum air zam-zam yang tulen lah. Jangan ada ramai dalam hari ni scammer nipu lah pula. Air zam-zam kata di demo, entah air sungai Kerawai je pun, air
sungai apa jahat no demo ni. Ya Allah, nipu je kerja. Hari ni orang nipu kuat betul. Hati-hati tuan-tuan, hari zaman ni kuat nipu. Ya Allah, minta maaf, nampak lembut, nipu sesaja. Ya Allah, jaga-jaga. Ya, kita tertawan kadang-kadang dengan watak orang tu, tapi sebenarnya dalamnya lain, luarnya lain. Jaga baik-baik. Ya, jaga baiklah. Tapi nak kena juga nak buat macam mana. Berhati-hati, kita berhati-hati. Tuan-tuan, hadirin hadirat, tu cerita jam dah cuci, dah bersih, dimasukkan balik Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru bergerak. Apa dia hikmahnya? Tuan-tuan dah tahu dah pun. Apa yang Allah nak beritahunya? Maknanya Nabi nak pergi mana? Nabi nak pergi berjalan-jalan seronok ke? Tak. Nabi berjalan menuju Allah. Maknanya, kalau kita nak menuju Allah, kita kena apa tuan-tuan? Kena cuci hati. Kalau kita semayang, hati kita kotor, memang tak tu yang semayang kita tak lepas. Minta maaf, saya pun cakap diri saya juga. Saya pun tak bersih juga. Itu sebab semayang kita, semayang, ngumpat, semayang, kata orang, semayang, nipu. Betul. Semayang kuat. Apa nama? Ngintai orang perempuan mandi pun kuat. Minta maaf tuan-tuan, ayat ni saya duduk jabatan tuan, duduk jabatan agama ni, semua masalah sampai ke saya, sampai. Bukan saya seronok jadi pengarah, tuan-tuan, tak seronok, pening kepala, tak tidur malam. Ada dia orang hantar lah. Ni bukan macam dulu. Dulu kalau ada masalah surat, dan ni pum masuk. Kalau ustaz tak ambil tindakan, kami akan awak lagi ke atas. Oi, mau atas saja, mampu kopi ni. Memang ke atas saja, sultan jawabnya, ngelupa lah aku. Ya tuan-tuan, betul ya, cerita hari ni, ya Allah. Kita nak jaga soalan itu sebab ulama' tasawuf tak ada kerja lain. Dia buka cerita tasawuf. Soalan besarnya hati lah. Tuan-tuan buka lah kita tasawuf daripada yang sekecil-kecil kitab sampailah sebesar-besar kitab. Bicaranya tentang hati, jantung hati. Maknanya nak menuju Allah, hati kena selesai. Sebab ulama' susun. Ya, hati ini kaitannya dengan nafsu. Ada ayat kan kita selalu baca atas kubur. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu rji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa kaitan dengan hati. Kita kalau dah kita sembang Tapi itulah Maknanya Nabi dicuci, adakah Nabi kotor? Simbolik kepada umat. Simbolik nak menuju Allah kena hati bersih. Jadi simboliknya apa? Simbolik pada umat. Maknanya kena taubat. Cuci hati itu kena taubat lah. Tak taubat tak lepas. Itu sebab minimal kita bertaubat sehari. Lepas semayang 3 kali. Kalau 5 kali baru 5. Kalau 5 semayang baru 15. Tak jadi. Taubat kena banyak. Ya tuan-tuan. Bismillah. Apa janji Allah orang yang rajin taubat? Janji Allah ni. Kan ada satu orang ulama. Orang ulama ni orang ulama besar Zaman tabi'in. Adalah, biasalah ulama' ni orang selalu datang jenguk, minta pendapat, minta nasihat. Bila orang datang ni, anak-anak murid pun tengoklah perbincangan tu, bolehlah buat catatan apa yang Tuan Guru nasihat pada orang tu. Datang satu orang mengadu hal apa? Mengadu hal Allah, apa nama tanaman yang tak menjadi, kemarau teruk. Apa jawab di Tuan Guru ni? Beristighfar, banyakkan beristighfar kepada Allah, banyakkan bertaubat pada Allah. Itu ayatnya. Balik orang tu. Datang pula yang mana orang lain, lepas itu lamalah. Apa soalannya?
Dia kata, Tuan Guru, saya ni dah kahwin lama, Allah tak kurniakan anak, belum lagi ada rezeki, tapi macam mana saya dah ikhtiar dah buat apa. Apa kata dia Tuan Guru? Banyakkah istighfar? Jawapan itu juga keluar. Satu, yang ketiga pula datang. Tadi tanaman tak menjadi kan? Yang ketiga kemarau, maaf. Tempat kami hujan tak turun-turun. Ni apa cerita ni Tuan Guru? Kami tak tahulah, tanaman banyak mati dah. Apa ni kami dah. Sini azan dulu ke tak ada ya? Terus. Terus ya? Okey. Setengah-setengah tempat dia berhenti azan dulu, rehat, lepas azan sambung lah tu. Tak tahu juga kan? Kena kita hormat tempat tu. Okey. Dia pun jawab, banyakkah istighfar? Nak murid dah habis. Tuan Guru, soalan pertama orang tanya dulu, saya ingat lagi kata pasal tanaman yang tak menjadi, rezekinya buat berniaga apa pun tak menjadi. Tuan Guru suruh istighfar. Ada orang yang tak dapat anak kahwin lama, Tuan Guru suruh istighfar. Ada orang datang kali ketiga ni, apa nama pokok, apa nama kemarau panjang, terus Tuan Guru istighfar. Tak ada ke jawapan lain? Diam Tuan Guru tu. Orang alim kan. Anak-anakku, dia kata, kamu tak baca ke firman Allah? Tu dia jawab. Kamu tak baca ke Tuhan telah sebut dalam Quran surah Nuh ayat 10 Apa ayat dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Apa hasilnya? Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sadaqallahul azim. Bertaubatlah pada Allah. Innahu kana ghaffara. Dia sangat-sangat menerima taubat. Apa hasil daripada orang yang rajin bertaubat? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Tuhan akan turunkan hujan mencurah-curah pada tempat itu. Minta maaf tuan-tuan ni, kalau tempat kita tak turun hujan, minta maaf, mesti kawasan tu orang kurang beristighfar kepada Allah. Itu je nilaiannya. Tak turun-turun hujan, di sana turun, di sini apa sini tak turun. Jaga baik. Kena istighfar banyak. Ya, paling koman setiap hari 100. Paling koman. Lagi banyak, lagi bagus. Lagi banyak, lagi bagus. Istighfar bukan saja kita mengucap kalimah astagfirullah, tapi kita merenung apa yang kita buat pada Allah. Dosa ni banyak tuan-tuan, termasuk saya cakap ni lah. Saya pemalu nak cakap, saya banyak dosa. Ya, banyak sangat dosa pada Allah, pada manusia, pada Allah. Tak tahu nak cakap. Tapi kita kena kembali balik pada Allah. Ya, kerana itulah, kalau ikut ulama tasawuf tuan-tuan, ya Allah, detail. Saya baca kisah tasawuf, orang yang nak mendapat marifatullah. Saya minat tasawuf ni. Tasawuf ni saya rasa jalan yang paling betul. Tak ada dah. Jalan yang paling betul, jalan tasawuf. Bersihkan diri. Ya. Apa kata dia? Orang tasawuf, dia bertaubat, dia rupanya taubat dia ada 4 peringkat. 4 peringkat. Peringkat bawah, peringkat atas sikit, atas. Macam kita esoklah puasa. Puasa saya, puasa tuan-tuan, semua kita, puasa ni rupanya ada tingkatan. 3 tingkatan. Pertama puasa awam. Puasa awam ni macam mana tuan-tuan? Pagi, sahur, makan, tinggal, lepas tu sampai petang, ngap apa lagi? Puasa awam ni apa? Puasa menukar waktu makan. Minta maaf. Menukar waktu makan macam mana? Kita makan pagi. Lepas yang besar lah ya. Yang besar. Makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Itu yang besar. Itu belum cerita tengah petang, kena cucur lah, kena apa lah, kena bubur kacang lah, bubur itu, bubur ini. Orang Melayu itu suka makan kan. Malam kan tengok TV, apa lagi tu macam-macam, konyoh kacang sampai sudahnya tertidur, kacang terkeluar. Makan. Iya. Kita masyarakat kita memang makan. Tambah kalau mesti kenuri tidur sekolah ni, kenuri sesaja, ya Allah, selalu lah. Tapi mikirkan jiran, mikirkan kawan, pergi juga lah makan. Dah sampai kan tak makan tak banyak.
Bagi RM50 tak makan rugi. Dikira kopi tu pula dah. Mampus. Aku dah bagi dia dia kira kopi tu mati ya. Kita tak ada kira kopi tu. Jadi 3 kali makan. Ditukar apa? Ditukar waktunya. Berbuka, lepas tarawih, bersahur. Sama. Salah ke Ustaz? Tak salah. Tapi tahap puasa tu biasalah, bukan puasa. Itu yang Nabi kata, rubba min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ramai orang puasanya tahan lapar dahaga je lah, lepas itu buka. Ya, mudah-mudahan ni saya cakap diri saya. Tuan-tuan ya, puasa kita kena naik, kena naik. Kena jaga benda halal haram, bukan lagi menahan diri dari lapar dahaga. Kena jaga mata, telinga. Oh, jangan. Mulut, lisan dipastikan jangan keluar perkataan yang lucah, yang jahat, yang na'udzubillah. Lidah ni pastikan zikrullah, Quran. Masya Allah. Kan senang. Siang, hari, malam, sebulan tu kita jaga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah berpuasa ya. Okey. Maknanya buka makan hari lepas tarawih sahur. Jadi makan sama je, tak ada beza. Kalau nak lagi ni kita ringkaskan. Makan tu kita kurangkan, bukan ke tak boleh. Kalau makan tu kita boleh kurangkan terus, lagi hebatlah. Makan berbuka bersahur. Tapi susah kita ni buat makan tak boleh. Ya, kita tak boleh, memang tak boleh, sedap sangat. Tu yang berbuka tu bantai 7 biji 5. 7 biji dia seorang. Kan? Tersadir je. Tersadir seronok. Tak larat semaya Allah, awak kenyang no. Tu ada juga ya. Ada juga mak ayah kadang-kadang anak kadang-kadang itu contoh kita buat puasa ni kan sedih tengok. Sedih apa? Ramai kita ya orang Islam tak puasa kalau sibuk tu. Pegawai puasa saya kena bekerja keras. Demo pegawai kuasa pergi tangkap orang yang tak puasa. Demo yang pegawai kuasa tu puasa. Nak kau orang tak puasa. Oh lah, mana ngejar? Mana jornya demo kenyang yang kawan ni puasa. Lembur lah. Kan? Tak tertangkap. Pandai. Tahun-tahun sebelum ni kan, dia buat macam mana? Siapa nak makan di Ipoh tu ada kedai dia panggil nasi wangge. Mamak ni buka awal. Kita tak ada kuasa nak tutup. Dia buka awal. Kawan ni geng-geng dia panggil geng plastik hitam. Plastik hitam. Dia naik bah, ramai-ramai bah tu pusing di Ipoh. Dia makan lah. Sok rokok dan dia makan bah tu. Mana nak nangkap Kita tak tahu. Taktik macam-macam taktik. Padahalnya kalau dia nak makan sangat, makanlah di rumah dia. Tak payahlah buat itu. Itu semua mengundang murka Allah. Itu sebab zaman Sultan Iskandar tu jangan main-main. Sultan kita yang paling alim lah Sultan Iskandar Shah. Dia heret ni orang di atas ben jenazah dia malukan orang tu. Ni muka tak puasa. Sebab apa? Sebab benda kamu tidak menghormati bulan Ramadan. Usah nak cerita puasa yang orang puasa daripada mencegah apa ni rubba min sa'imin laisa lahu min siyamin al-ju' al-atash. Yang tak puasa pun melambak. Yang hebat tu dia tak puasa. Anak dia yang puasa umur 6 tahun tu puasa. Cucu dia ke puasa. Cucu dia pukul 6 petang boleh main basikal lagi. Pak yang tok ni ataupun bapak ni tadi lemah balik buat lemah je. Allah tak larat. Pada ada bantai je roti canai berapa kepin tadi. Kurang ajar betul. Ini benih macam-macam perangai tuan-tuan ya. Nak cerita buruk orang ni banyaklah, tapi saya yakin tuan-tuan tak macam itulah ya. Puasa yang paling bawah hidaklah, na'udzubillah lah, kita naiklah umur kita ni nak naik. Kena tingkatlah sikit dia. Apa? Pergi pada puasa khusus, jagalah. Puasa khusus ni dia menjaga panca indera yang 7. Dia cuba kawal diri dia. Sebab puasa ni kerja dia apa? Peranan puasa di bulan Ramadan ni dia
dia punya apa? Menahan nafsu. Mendidik. Dia bukannya melarang, memutus, membunuh nafsu. Membunuh tak boleh. Mendidik. Didik apa? Didik nafsu tu supaya dia tahan. Mata, mulut. Yang paling jahat sekali, inilah mulut lah, lidah. Betul jaga mata daripada telinga. Tangan, kaki, kemaluan. Itu sebab benda yang halal ya. Halal. Kita bersama dengan isteri kita. Halal. Ramadan tak boleh. Tengok tu. Tapi kerana menyahut seruan Allah, kita tahan. Di bulan siang hari Ramadan. Itu sebab saya pun heran macam mana orang boleh kahwin. Esok nak puasa, hari ni kahwin. Gila mak ni. Dia kata tangguhlah dulu lepas Syawal. Tak boleh ustaz. Ya Allah, apa ni? Bukan salah kahwin bulan esok nak puasa, hari ni kahwin. Tapi mereka baru kahwin jangan sembang lah. Yo, benda ni. Orang baru kahwin itu je lah kerja, tak ada kerja lain. Minta maaf, siapa bersama? Normal, benda normal. Nak lepas kahwin, itu je lah kerjanya. Sekarang ini apa? Nengok menyampah ya? Nengok menyampah, tapi tidak juga. Tak mahunya nyampah ustaz. Dia buat merin tu, tentu hala dia buatnya. Jadi tuan-tuan, kekasih-kekasih Allah sekalian ya. Jadi itu. Maknanya tadi kita balik cerita tentang ilmu tasawuf tadi. Yang pertama apa dia? Yang pertama bertaubat daripada dosa dan maksiat. Itu paling bawah punya taubat. Punya taubat. Ahli tasawuf yang paling bawah, ranking yang paling bawah, puasa daripada bertaubat daripada dosa dan maksiat. Bawah punya. Ada lagi tingkatan yang tinggi nanti kita memang. Apa pula tingkatan yang tinggi ni? Dosa dan maksiat. Dosa dengan siapa? Dosa dengan Allah. Dosa dengan mak ayah. Dosa dengan anak-anak. Dosa dengan jiran tetangga. Dosa dengan suami. Dosa dengan isteri. Dosa dengan keluarga. Dosa dengan binatang. Dosa dengan pokok-pokok. Dosa dengan alam sekitar. Jangan ingat kita buang sampah tu, buka tingkap, pum, kita buang tu tak dosa. Saya pun ada buat juga tak? Ya. Kita sesama dah buang ingat, kita nak ubuh dalam kereta kan, kesian pula kawan sebelah kita. Tapi tak betul sebenarnya. Kena cari plastik, ubuh dalam, buang di tempatnya. Buang di tempat yang betul. Dosa kan? Jangan nampak satu benda tu kecil di sisi Allah, besar di sisi Allah. Ya, itu dosa. Maksiat macam-macam lah. Maksiat mata, maksiat telinga tadi. Ya, maknanya ulama tasawuf nak sampai kepada ma'rifatullah, dosa dengan Allah, dosa dengan dosa, bertaubat daripada dosa dan maksiat. Atas lagi apa ustaz? Saya pun malu nak sebut tuan-tuan, sebab saya pun teruk juga. Saya hanya mampu menuturkan kata-kata bercakap pada tuan-tuan, tapi di segi amalan saya pun teruk. Sama-samalah kita betulkan diri kita ya. Ni nak bulan Ramadan nak masuk ni, kita betulkan balik tuan-tuan, betulkan balik diri kita, insya-Allah kita jadi orang yang dekat dengan Tuhan. Seronok ya dekat dengan Tuhan ni. Apa-apa sikit ya Allah, tolong aku ya Allah, apa-apa sikit ya Allah. Seronok. Ya, kita minta pada dia terus, kita rasa dia dekat dengan kita. Apa dia nombor 2? Dah bersih daripada dosa dan maksiat. Dia bertaubat daripada apa? Bertaubat daripada kecuaian dan kelalaian. Apa benda pula ni? Cuai, patutnya dia berzikir hari ni 100 la ilaha illallah, 100 subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. 100 selawat, 100 istighfar. Dia lupa. Ya Allah, apa dosaku ya Allah, aku lupa ya Allah. Satu orang ulama tasawuf ya, yang sangat terkenal. Dia beristighfar untuk apa tuan-tuan? Dia beristighfar sebab dia menyebut alhamdulillah. Kan bunyi menyebut alhamdulillah pula nak bertobat. Tunggu dulu. Dia beristighfar
Dia bertaubat kepada Allah kerana dia menyebut Alhamdulillah. Salah ke sebut Alhamdulillah? Tunggu dulu. Satu hari berlaku kebakaran di kampung dia. Di kampung dia berlaku kebakaran. Orang beritahu dia, Syekh, kampung kita terbakar, ramai rumah hangui. Tapi rumah tuan elok aja. Puk, disebut Alhamdulillah. Kerana dia sebut Alhamdulillah, tu dia bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Ya Allah, ngapa aku sebut? Ngapa? Sepatutnya tak salah pun. Sebab dia rasa berdosa sangat orang lain terbakar. Dia rasa okey pula rumah dia tak terbakar. Kerana itu dia istighfar kepada Allah. Beribu-ribu hari. Dia rasa malu dengan Allah. Sebab Allah tak kenakan rumah dia, Allah kenakan rumah orang lain, dia sebut Alhamdulillah. Padahal sebut tadi tak salah pun. Dia rasa bersalah. Ya, dahsyat cerita-cerita ulama tasawuf ni dahsyat. Ya, jadi cuai apa lagi? Cuai tadi patutnya sembahyang duha, tadi sibuk sangat. Duha terlepas. Allah. Sunat qabliyah, ba'diyah terlepas. Allah. Banyaklah. Sedekah lagi aku tak buat hari ni. Wuduk aku patutnya aku jagalah, aku biarkan. Benda-benda sunat je pun. Benda-benda sunat tapi dia merasa berat kalau dia tinggalkan. Dia rasa berat sangat. Dia malu pada Allah tu, kata cuai dengan dia lalai dan cuai. Bila dia lalai dan cuai itu, dia bertaubat di atas kelalaian dan kecuaian itu, dia gandakan balik. Tadi dia tinggi 100, dia tambah lagi, dia tambah. Itu orang yang tinggi lagi. Ya, kita tak heran tinggi semai, usahkan tinggi sembahyang sunat, sembahyang wajib pun tinggi apa pun tidak. Apa herannya, gaduh je lah. Ya, susah apa gaduh. Ini bahaya. Kalau kita meringankan keparduan kita pada Allah, itu petanda tidak baik pada kita, ya. Jagalah. Saya pun cakap pada diri saya juga, ya. Jagalah. Jangan kita ringan-ringankan keparduan yang Allah tetap pada kita. Jangan sekali-kali. Orang perempuan minta maaf, ya. Selesaikan cepat puasa qada. Ada lagi yang tak selesai tu. Ada yang tak habis lagi. Dan lagi. Puasa 8 hari lagi. Dan lagi. Aku 5 hari je. 5 hari. Orang buat dia sakit. Jangan diringan-ringankan. Udah. Tak apalah. Dah terlebih tahun. Bayar je lah pidyah. Senang menang hidup. Jangan ni. Benda yang berkaitan dengan Allah ni jangan diringan-ringankan. Beratkan. Yang kita nak ringan, benda yang ringan. Tapi benda keparduan jangan main-main, ya. Jangan Allah, jangan main-main. Kita ingat sama-sama gitu, ya. Okey. Itu tingkatan kedua. Ada lagi ke tinggi ustaz? Ada lagi. Dosa dengan maksiat ni memang insya-Allah lah dia tak buat. Bertaubat daripada kelalaian dan kecuaian ni, alhamdulillah setakat ini dia elok je. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Naik lagi atas. Apa dia? Bertaubat daripada lintasan-lintasan jahat. Banyak kita datang sak teringat. Bulan Ramadan ya. Lintasan jahat. Dahsyat orang tasawuf ni. Ya. Bertaubat daripada lintasan jahat. Astaghfirullahalazim. Ngapa yang aku memikir begitu? Astaghfirullahalazim. Ngapa aku tak balik kepada Allah? Astaghfirullahalazim. Jahatnya aku mikir bukan-bukan. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, tolong bersihkan hatiku ini, ya Allah. Kotor sekali hatiku ini. Nak menghadap Engkau, ya Rabb. Macam mana aku nak menghadap Engkau yang Maha Hebat, Maha Agung, sedangkan hatiku kotor? Hatiku bergeromang dengan hasad dengki sama manusia. Hatiku bergeromang dengan kebencian sama manusia. Hatiku bergeromang dengan fitnah sama manusia. Jatuh menjatuh, tikam menikam. Kan ini?
Masyarakat Melayu kita kan, minta maaf lah. Sedih kita, berpecah belah tak tahu nak ngabur lah. Pasal parti, tak parti, pasal pusaka, pasal InsyaAllah lah Sungai Kerawai ni tak lah maaf. Ini Sungai Kerawai di Uganda tu. Saya elok je Uganda, Afrika saja kena untuk betal demo orang hitam. Sian kawan tu. Ya, jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah ya. Jadi mari kita ambil. Yang tinggi sekali saya pun tak berani nak nyebut. Yang paling tinggi ialah bertaubat daripada melihat benda-benda baik. Saya pun tak tahu ni nak ulas macam mana. Benda-benda menarik. Benda-benda menarik pun mereka takut. Bertaubat mereka. Daripada melihat benda-benda yang indah. Begitu tinggi sekali pandangan ahli-ahli tasawuf. Jadi hadirin hadirat itu bertaubat. Tapi dalam ulama lain pula menyatakan banyak benda lah bertaubat daripada macam-macam. Terbalik pada ayat faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nombor satu, Tuhan akan turunkan hujan mencurah-curah. Wa yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ni soalan nombor 2. Dia akan memberikan orang tua anak pinak. Dan akan wa ja'al lakum jannatin wa dia akan orang tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Akan berikan orang itu rezeki yang banyak. Maknanya apa? Maknanya apa yang ditanya oleh orang tadi pada tuan guru terjawab dengan kalam Allah ini. Tenganga anak murid dia. Beberapa tahun, ada kata beberapa bulan selepas itu, datanglah orang pertama yang bawa hasil dia. Tuan guru, alhamdulillah, berkat daripada nasihat tuan guru, tanaman saya menjadi, perniagaan saya menjadi, apa yang saya buat dengan izin Allah menjadi, tuan guru, ini untuk untuk tuan guru dan anak murid makan. Begitu juga yang tak dapat anak ni tadi datang. Terima kasih Tuan Guru, Allah adalah yang membalas jasa baik Tuan Guru yang telah menghadiahkan pada kami dengan menyuruh pada kami untuk beristighfar sebanyak-banyaknya, mohon ampun pada Allah. Allah telah kurniakan kami anak, isteri saya mengandung. Yang ketiga kata, alhamdulillah tempat saya tidak kemarau lagi, hujan mencurah-curah. Saya hebahkan suruh masyarakat kami banyak istighfar, mengadu pada Allah, minta ampun pada Allah, minta ampun pada Allah. Maka Allah turunkan hujan mencurah-curah. Tuan-tuan, kasih sayang Allah pada kita ni dahsyat tuan-tuan ni. Kasih sayang Allah dahsyat. Saya ingat lagi kisah Nabi Musa. Kalau tuan-tuan ingat cerita Nabi Musa, Nabi Musa ni apa kelebihan ni tuan-tuan? Nabi Musa ni adalah Nabi ya, kalau untuk pengetahuan tuan-tuan, Nabi yang paling banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi Musa. Nabi Musa. Ya. Hebat Nabi Musa ni. Nabi Muhammad jumpa Nabi Musa di mana? Langit ke-6. Ya. Okay. Nabi Musa ni apa hebat lagi? Hebatnya Nabi Musa ini Nabi yang diiktiraf sebagai ulul azmi minar rusul. Quran sebut fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar balagh fahal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Hendaklah kamu bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rasul. Berapa orang? 5. Antaranya Nabi Musa alaihissalam. Apa kedudukan Nabi Musa? Apa maqam yang Allah bagi pada Nabi Musa? Kalimullah. Boleh bercakap dengan Tuhan terus. Oh hebat. Boleh bercakap. Macam mana Nabi Musa bercakap dengan Allah? Janganlah tanya saya. Awak pun tak tahu. Macam mana rupa Nabi Musa bercakap, itu Allah dengan Nabi Musa je tahu. Apa berlaku tuan-tuan? Berlaku kemarau yang dahsyat. Pada zaman Nabi Musa, kemarau panjang. Apa kaedah kita kalau kemarau?
Ini orang-orang yang buat padi sebagainya. Sembahyang istisqa dia panggil. Istisqa. Apa dia sembahyang istisqa? Minta hujan. Nabi Musa pun dengan pengikut-pengikut dia sembahyang istisqa. Sembahyang istisqa, minta ampun pada Allah, minta doa pada Allah, tak turun hujan. Hai, ini berat ni. Nabi tu, ya Allah, aku ada bersama mereka, ya Allah, mengapa kau tak turunkan hujan? Allah pun khabar pada Nabi Musa, wahai Musa, aku tak turunkan hujan sebab ada seorang di kalangan umat kamu tu yang dia tak peduli pun dosa dia. Dia tak pernah minta ampun dengan aku. Oh, Nabi Musa dengar itu. Ya Allah, beritahu orangnya siapa? Mati kalau dia beritahu dia Tuhan. Hancur budak tu orang tu pun. Nabi Musa ni tuan-tuan, apa kehebatan dia? Nabi Musa ni orang yang gagah. Ditampornya Bani Israel. Tampor, mampus. Mati. Orang Kipti kan ditampor. Orang Fir'aun mati. Kita mana pernah dengar orang tampar terus mati. Ini pang sekali dum tu. Allah. Gagah ya. Nabi Musa ni gagah. Itu sebab bila Nabi Muhammad kata Nabi menyamakan Nabi Musa dengan kamu wahai Omar seperti Musa. Omar dia gagah kan? Sayyidina Omar gagah tuan-tuan. Sayyidina Omar gagah. Siapa berani bila Nabi Umar masuk Islam? Ni, aku nak berhijrah ni. Kalau kamu nak tengok, siapa yang nak tengok bini dia jadi janda, anak dia jadi jatim, halang orang ni. Sekor pun tak berani. Hai, Omar Al-Khattab, Omar Sungai Kerawin, tak lah kamu. Oh, dahsyat Omar. Tuan-tuan, peristiwa berlaku di Madinah. Di Madinah berlaku gempa bumi. Dah pernah berlaku dah di Madinah. Betul-betul pada zaman Sayyidina Umar. Masa itu Sayyidina Umar adalah khalifah Islam nombor 2. Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Tengah-tengah gempa bumi, ada riwayat mengatakan Sayyidina Umar sedang memegang bilah-bilah panah. Ada riwayat mengatakan Sayyidina Umar sedang memegang tombak. Tengah gempa bumi dahsyat ni tadi, Sayyidina Umar pegang tombak, dia tacapnya pada bumi, ditengkinnya bumi tuan-tuan, ditengkinnya. Cap dia kata apa? Uskuti al-ard, dia kata. Diamlah kamu wahai bumi. Tidakkah aku berlaku adil padamu? Oh, dia kata gitu. Apa jadi tuan-tuan? Bumi yang bergegar, diam terus. Itu kata Omar Khattab. Omar Sungai Kerawin boleh buat betul hebat lah. Oh, dahsyat tu tuan-tuan. Ada juga di kampung saya Omar namanya, tapi main burung. Allah kacau tu Omar ni. Oh, main burung. Oh. Ya. Tuan-tuan, kekasih-kasih Allah sekalian ni. Tu rupanya ya Allah, dahsyatnya. Ya, jadi Nabi Musa pun, ya Allah, beritahu siapa orang. Allah tak bagi tahu. Allah tahu siapa Nabi Musa. Apa Nabi Musa buat? Dia pun berkhutbahlah, bercakaplah di depan orang ramai ni. Tuan-tuan, saya baru bercakap-cakap dengan Allah. Baru bersama-sama Allah telah berpesan kepada saya, beritahu kepada saya mengapa dia tidak menurunkan hujan kepada kita pada hari ini, walaupun kita telah bertaubat padanya. Kerana ada di kalangan kita satu orang di kalangan ini yang degil, tidak mahu bertaubat kepada Allah. Oh, dengar itu tuan-tuan, yang kita kena ramai-ramai. Ada di kalangan kita ni yang telah semalam dia telah mengintai anak dara saya. Ngetor siapa yang ada tu, ngetor. Allah, aku ni tahu dah pula siapa ngajak ngabur ni. Kan macam itulah. Jadi orang tu gelisahlah.
Gelisah-gelisah timbul penyesalan pada diri dia. Dia berkata, astagfirullah, ya Allah, engkau sedang menegurku, engkau mengetahui diriku, ya Allah, aku mohon ampun padamu, ya Allah, aku minta maaf, ya Allah, aku mengadu kesalahanku, ya Allah, aku mengaku, ya Allah, aku jahat, ya Allah. Dalam kopi itu datang awan, turun hujan. Turun hujan selebat-lebatnya, sebab hujan ni semua kehendak Allah, Tuhan yang mujriyas sahab. Doa qunut nazilah kita, ya mujriyas sahab, Tuhan yang menggerakkan awan. Turun hujan lebat. Nabi Musa kata, ya Rabb, cepat sekali engkau menurunkan hujan. Mengapa cepat sekali? Apa kata Allah pada Musa? Wahai Musa, aku nak beritahu kamu, tadi aku tidak turunkan hujan kerana dia, dan sekarang aku turunkan hujan kerana dia. Nampak tuan-tuan? Cepatnya Tuhan menerima taubat kita. Jangan malu pada Allah. Jangan malu pada Allah. Ya, mari sama-sama kita bertaubat. Saya suka sembang benda taubat ni bukan pasal apa. Kita nak masuk bulan Ramadan. Tuan-tuan perasan tak? Taubat yang paling baik masa bila? Taubat ni ada masa dia. Masa bila yang paling elok sekali? Masa sahur. Masa sahur. Jangan lepaskan peluang. Apa dalilnya? Quran sebut, wabil ashari hum yastaghfirun. Ya Allah, jangan lepas peluang tuan-tuan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Jadi lepas makan sahur, katalah sekarang subuh 6.20, tak apalah, kita letaklah pukul 6. Kita bersahur pukul 5, berhenti 5.30. Tuan-tuan, ambil masa setengah jam, duduk di meja makan. Ni ayah nak cakap sikit. Isteri ayah, anak-anak ayah. Ayah nak beritahu kamu semua, ayah ni banyak dosa pada kamu semua. Ayah ni bukan ayah yang baik. Ni isteri ayah, Mah, ayah nak cakap, abang nak cakap pada Mah. Abang ni bukan suami yang baik pada Mah. Abang minta maaf pada kamu, abang banyak dosa. Berapa ramai orang buat? Inilah masanya. Inilah yang Allah ajar, bil ashari hum yastaghfirun. Bukan sahaja minta ampun pada Allah, pada manusia. Ya, Mah, abang minta maaf. Apa orang tua ni buang terbiat ke kamu? Itu keluar ayatnya. Sebenarnya tidak. Itulah masa yang menyentuh hati. Itulah masa yang Allah ajar supaya kita memohon keampunan sesama kita. Tambah isteri anak-anak. Isteri yang kata, tidak abang, Mah yang banyak salah dengan abang, Mah yang banyak tengking abang, Mah. Sama-sama memohon ampun dari dosa dan kesalahan. Si anak juga memohon ampun kepada ayah. Ayah memohon ampun kepada anak-anak. Keluarga itu dihujani Allah dengan rahmat kasih sayang. Ini yang kita cita-citakan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, jangan lepaskan peluang keemasan yang diberi oleh Allah pada kita, terutama di bulan Ramadan. Itu sebab saya selalu menyeru tuan-tuan dan puan-puan, di bulan Ramadan jangan lepaskan peluang-peluang. Doa-doanya mustajab. Tambahlah waktu berbuka, dan hari Jumaat pula. Waktu Jumaat ni antara yang mustajab, tuan-tuan. Kalau di Masjidil Haram, ulama-ulama pada hari Jumaat lepas asar tak bangkit dah, sampai masuk maghrib. Kita lepas asar apa lagi? Cari laksa. Ulama lepas asar nak masuk maghrib tu, sampai masuk maghrib, sebab dia tahu mustajab tu. Selain daripada 2 khutbah, selain pada tengah malam, lepas asar, ya, doa. Jadi kalaulah masa berbuka kita tahu mustajab, jatuh pula hari Jumaat, jatuh pula 10 terakhir Ramadan, kenapa kita tak lepaskan peluang ini? Ramai saya perhatikan, termasuk diri saya pun ada juga kadang-kadang buat. Kenapa? Masa kita berbuka, masa kita nak buka,
Saya perhatikan di mana-mana pun. Masih itulah sibuk lagi nak masak apa nama cucur bawang tak selesai, bubur tak mak. Sepatutnya setengah jam sebelum berbuka sudah menghadap makanan. Mari semua duduk. Kita bertahlil untuk ayah dan ibu. Kita bertahlil untuk keluarga kita. Kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita di Gaza. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabil kiram, thumma ila arwahi jami'il muslimin wa muslimat wa khususan ila ruhil marhum. Al-Fatihah. Ini mana ayo tak siap lagi. Ni apa ni? Kira melantak je kerjanya pun. Melantak je kerja. Bila dah letak tak makan pun. Saya minta maaf banyak-banyak. Bukan salah pergi bazar Ramadan. Orang yang berniaga di bazar Ramadan, jangan rasa marah tuan-tuan. Itu rezeki Tuhan dah tetap pada tuan-tuan. Saya marahnya bukan apa. Saya sangat sedih bila tiap-tiap tahun di bulan Ramadan akan berlaku satu isu besar apa dia? Pembaziran yang amat sangat. Tiap-tiap tahun. Apa dia? Makanan ni yang diceritakan ni bukan orang buat kajian. Majlis perbandaran buat kajian. Dikumpul makanan. Bukan makanan yang udah dimakan. Makanan yang elok lagi dalam plastik tak makan. Dah basi masuk pakai sampah. Kalau dikumpul tuan-tuan, satu hari dia punya tinggi makanan yang dibuang itu boleh tutup KLCC. Ni bukan cerita dongeng. Tentu bayangkan. Kita ni Allah belum murka je lagi. Kalau Allah murka ditariknya nikmat, saya tak tahulah. Ya, jadi sama-samalah kita tegur-menegur. Pastikan makanan kita tidak ada yang terbuang dalam bako sampah. Pastikan. Paling koman diberi kepada binatang. Jangan harui kita buang dalam bako sampah. Sedekah pada saudara mara silakan. Ya, jadi hari ini saya risau sangat. Sebab apa? Sebab Allah sedang mencurahkan rezekinya yang banyak kepada umat Islam di negeri kita ini, di negara kita ini. Ya, kita dah harap mudah-mudahan Allah kekalkan nikmat itu pada kita. Jangan sampai kepada peringkat kita dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, diuji dengan tak ada makanan. Ni kawan saya cerita. Tuan-tuan kenal kot Cikgu Azmi ni kenal kan? Penampilan dia dia pengurusi MAPIM. Pakai baju Melayu butang penuh, kain pelekat, baju Melayu songkok. Itulah dia penampilan. Pergilah luar negara ke bentang kertas kerja di Amerika ke mana, itulah pakai. Tapi sepeda pakai lah kemah. Cikgu Azmi, hebat betul dia. Dia ni pejuang kemanusiaan. Dia pergi mana? Dia cerita bagi itu tuan-tuan ni, untuk pengetahuan tuan-tuan lah. Duit yang tuan-tuan kumpul, yang tuan-tuan bagi itu, kita kumpul di masjid negeri. Ada satu tabung namanya tabung kemanusiaan, tabung bencana dan kemanusiaan. Kita kumpul. Yang untuk Palestin itu kita kumpul. Ada berjuta kita dapat. Kita agih kepada 3. Yang terakhir kita agih kepada Cikgu Azmi. Dia nak masuk masa itu. Sebab lama dah dalam, saya ingat dekat sebulan dah kita bagi 228,000 yang terakhir. Dia kata saya tunggu, kami dan sedang menunggu lampu hijau daripada Mesir. Sebab masuk ikut Rafah ni sepadan Mesir dengan Palestin, Gaza. 208. Ya. Dia kata ustaz, sambil-sambil kami nak bagi apa nama tu, sembang dengan dia kejap. Dia cerita dahsyat ustaz, dia kata. Dia dah pergi masuk keluar banyak kali dah. Bukannya baru-baru nak bantuan tak. Baru nak ini yang terakhir. Sebelum dia pergi ni, yang terakhir setakat itulah. Dia ambil duit dari Perak tu. Dia sembang dengan saya, dengan kami. Dia kata apa? Dahsyat orang Gaza, ustaz, dahsyat. Apa dahsyatnya? Saya bawa makanan, bawa macam-macam bantuan lah. Keperluan orang di sana.
Kami bawa untuk tentera. Makanan dulu kita utamakan tentera lah, sebab tentera Hamas ni ialah mereka yang berjuang Brigade Qassam ni. Jadi kami tanyalah, apa keperluan yang perlukan? Hei, kata dia. Ni ya, ingatan saya. Hei, jangan. Keperluan makanan tu bagi orang awam, bagi penduduk. Mereka perlukan. Kami ni tentera tak apa. Kalau nak bagi juga, dia kata. Ni saya terkejut ni. Kalau nak bagi juga, kami perlukan sebotol air mineral, 3 biji tamar. Bagi seorang askar, 1 hari. Allah. Sebiji tamar, 3 biji tamar, 1 mineral water. Nak perang biar benar. Hai. Kita nasi biryani 2 pinggan, tak habis lagi, tak cukup. Hai, nasi biryani gam lah dengan apa lah, ya Allah, tak cukup. 3 biji tamar dengan air mineral boleh perang. Itulah kekuatan orang dia. Dia cerita, saya terkejut tengok. Hebatnya, ya patutlah Allah tolong demo. Tolong tengok. Yang ada satu kes tu, nama dia Sumayyah. Sumayyah ni, dia dengan anak-anak dia duduk dalam rumah, dia bom di Israel. Habis anak-anak. Dia tangan dia pecah, hancur. Sedar-sedar ada di hospital belum kena bom masa tu. Jadi dia pun jaga-jaga di dalam pensan dia. Orang pun kata, kita nak buat pembedahan ni puan, tapi kita tak ada bius, kita tak ada peralatan yang cukup. Dia senyum je. Tapi sebelum tu dia cakap, puan jangan bimbang, anak-anak puan semuanya selamat, ada di bilik-bilik sedang dirawat. Bilik sana, bilik. Padahal anak ni mati dah. Anak ni mati habis dah. Suami dia dah syahid lama dah. Dia pun kata tak apa, nak potong tangan saya, ambilkan saya Quran. Ya Allah, Quran tuan-tuan. Ya Allah. Sedang dia baca Quran, sedang baca, dia pun tertidur. Masa itu orang potong. Tak ada menyerit apa tidak. Dia pun terjaga. Orang pun kata, alhamdulillah puan dah selesai. Dia pun senyum je. Betul, terima kasih, tapi jangan bohong saya. Dia kata, jangan bohong saya. Tadi Allah baru tunjukkan anak-anak saya di mana duduknya. Dia nampak anak dia di syurga, Tuhan tunjuk. Nak apa lagi tuan-tuan? Itu sebab mereka bermati-matian berjuang. Bagi mereka hidup dan mati sama je. Hidup kena berjuang, mati berehat. Iaitu yang Allah bagi pada penduduk Gaza, tuan-tuan, kelebihan mereka. Okey, sebagai kesimpulan, dah lah tu yang lemah rupanya, nasi pun dah sejuk dah. Jadi saya ingatkan diri saya di bulan Ramadan yang akan datang ini, marilah ya ambil peluang-peluang. Tuan-tuan, peluang yang Allah bagi di dunia ni tak datang lagi dah. Inilah peluang untuk kita meneruskan perjuangan kita. Kita cipta amal-amal yang baik-baik. Kita sifarkan amal-amal yang tak elok. Perkara-perkara yang boleh merosakkan diri kita, merosakkan keluarga kita, masyarakat kita, jangan kita ulang. Ya, jangan kita buat. Marilah kita bina kehidupan yang sejati, bina hubungan kasih sayang, hormat menghormati sesama kita. Ya, berlapang dada dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan. InsyaAllah Allah akan angkat darjat kita di sisinya. Kita tak lama lagi tuan-tuan, kita akan sampai ke alam yang kekal abadi. Ingat, esok 3 bulan. Ya, 3 bulan dah apa Ustaz? 3 Mac 1924, kejatuhan Islam Osmaniyah. 100 tahun dah usianya. Ya, 100 tahun dah. Ya, bertapak di bumi di Istanbul selama 406 tahun, akhirnya berkubur. Masuklah penjajah Perang Dunia Pertama, pecahkan negara-negara Islam. Sampailah kita tengok hari ini, negara-negara Islam yang bernaung di bawah Osmaniyah Turki itu terpecah buat selama-lamanya. Dan kita berdoakan mudah-mudahan di pasal 5, sekarang kita pasal 4, di pasal 5 dengan kelahiran Imam Mahdi
akan bangkit balik umat ini, akan bersatu di bawah naungan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam tak lama lagi. Jadi insya-Allah marilah sama-sama kita rebut peluang-peluang yang ada di bulan Ramadan yang Allah bagi kita untuk penyucian diri kita, untuk kita yang menjadikan diri kita taat dan patuh pada perintah Allah, menjaga hubungan sama kita insya-Allah. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama pada malam ini. Minta maaf di atas keterlanjuran, kata-kata saya, bahasa-bahasa yang kurang sedap didengar. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya doakan mudah-mudahan orang Sungai Kerawai ini terus maju, terus bersama-sama, terus jadi orang yang sentiasa patuh dan taat pada perintah Allah, sentiasa berkasih sayang sesama sendiri, hormat menghormati dan menjulang panji-panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih. Minta maaf. Marilah sama-sama kita menutupi dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إنه هو الغفور الرحيم وبالهداية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضوان.